بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah Maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita dapat menikmati keimanan dan ketakwaan yang mana menjadi bekalan yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sinonim dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan mengikut pandangan yang masyhur iaitulah pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin selepas daripada waktu subuh, yang mana kedatangan ataupun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rahmat dan satu kurniaan yang sangat besar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita pada hari ini kalau tidak ada Nabi, bagaimana kita nak menjalani kehidupan di atas dunia ni? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan kepada kita untuk kita ni mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai golongan yang suka kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada satu puak ataupun golongan yang tidak suka kepada kelahiran Nabi.
ataupun kedatangan Nabi, iaitulah makhluk yang namanya Iblis, la'natullahi alaih. Yang mana Iblis ni dia tak suka, dan Iblis ni bila mana ada berlakunya 4 perkara ataupun peristiwa ini, Iblis la'natullahi alaih dia akan menangis, dia akan meraung-raung, dia akan menjerit-jerit. Kerana apa? Berlakunya 4 peristiwa ini. Yang pertamanya, bila mana Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau dilaknat oleh Allah, maka tidak dapat rahmat Allah. Dia akan mengundang kemurkaan Allah. Laknat ni satu benda yang berat, bukan benda yang ringan. Sebab itulah mereka-mereka yang hidup di atas dunia ni, kita nak rahmat daripada Allah, bukan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Iblis bila mana dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka dia menjerit, dia memekik-mekik, menangis. Yang kedua, ketika mana Iblis dihalau keluar daripada syurga. Kerana Iblis ni pernah duduk dalam syurga, dia pernah tengok keadaan syurga, dia dah tengok kenikmatan dalam syurga. Jadi bayangkan, dah pernah tengok kemewahan syurga, dihalau keluar daripada syurga. Kali yang kedua Iblis ni menjerit-jerit, meraung-raung, menangis Iblis. Kali ketiga iaitulah tuan-tuan sekalian, ketika mana diturunkan surah Al-Fatihah. Bila turunnya surah Al-Fatihah, satu surah yang hebat, satu surah yang setiap orang Islam ni wajib baca, lebih-lebih lagi dalam semayang. Wajib baca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah dalam semayang dia. Dalam mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini sab'ul mathani, diturunkan 7 ayat. Bila turun Ummul Kitab, sab'ul mathani ataupun surah Al-Fatihah, surah pembukaan ini, maka Iblis menangis-nangis, meraung-raung. Ni kenapa surah Fatihah yang sangat besar kelebihan fadilat dia. Nak tahu isi kandungan Al-Quran, tengoklah apa surah Al-Fatihah. Daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, dia menceritakan semua kandungan dalam surah Al-Fatihah. Ini hebat surah Al-Fatihah. Dan yang keempat, iaitulah ketika mana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia. Lahirnya Nabi, Iblis menangis. Dia tahu bahawasanya Nabi ni akan membawa satu rahmat yang sangat besar kepada umat dia. Sebab itulah kita kena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak suka dengan kelahiran Nabi, dengan kedatangan Nabi, maka samalah kita dengan Iblis. Sebab itulah kita kena gembira dengan kedatangan Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka puasa hari Isnin. Nabi suka puasa hari Isnin. Kenapa Nabi kata yaumu wulidtu fihi atau kama qala? Kerana hari itu aku dilahirkan. Maka Nabi gembira. Menunjukkan tak ada salahlah kita nak menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak sangat rahmat yang Nabi membawa kepada kita. Dan yang lebih penting, kedatangan Nabi ini untuk kita sama-sama ikutlah ajaran Nabi itu. Jangan gembira saja tapi tak ikut sunnah Nabi, tidak ikut apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita akan cerita sikitlah satu bab yang berkaitan dengan Syama'il Muhammadi, iaitulah keadaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan sekalian, sesungguhnya kami ahli-ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah tinggal dalam rumah selama sebulan tanpa kami menyalakan api. Maknanya tak masaklah sebulan. Dan makanan kami tak lain hanyalah tamar dan air. Ini yang disebut, tuan-tuan sekalian, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita lihat hadis yang pertama tentang daifnya makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnahu. Diriwayatkan daripada Simak ibn Harb radhiyallahu an, beliau menceritakan, aku telah mendengar An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu berkata, tidakkah kamu berpeluang menikmati daripada makanan dan minuman apa yang kamu kendaki? Sesungguhnya aku pernah melihat Nabi kamu pada ketika baginda tidak menemui hatta tamar yang murah bagi memenuhi perutnya. Kalau kita lihat hadis yang pertama ni menceritakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat sederhana. Sederhananya kehidupan Nabi, yang mana Nabi ni jarang-jarang Nabi dalam keadaan yang kekenyangan. Jarang-jarang. Ada tapi jarang-jarang. Yang banyaknya Nabi selalu berlapar. Selalu berlapar. Bukan kerana Nabi SAW tak mampu nak mengejar kemewahan. Kalau Nabi nak mewah, lama dah Nabi mewah. Bahkan Jibril pernah tawarkan kepada Nabi satu gunung emas. Tapi Nabi tak mengejar kemewahan. Tapi Nabi SAW yang memilih sendiri kehidupan macam itu. Ini contoh Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad mencukupi. Nabi nak cukup je, tak bermewah. Nabi mendoakan ahli keluarga dia, ia dapat rezeki yang mencukupi. Ini doa Nabi. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma. Aisyah mengatakan, sesungguhnya kami ahli-ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal dalam rumah selama sebulan tanpa kami menyalakan api untuk memasak. Sebulan, tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh nak bayang lagu mana sebulan tak masak, tak ada api. Makanan tak lain tak bukan hanyalah tamar dan air. Ni agak-agak depan ustaz ni, kalau kantin asrama tak sebulan boleh ke? Boleh ke? Kita makan buah tamar je ni, boleh? Boleh? Tak boleh. Belakang insya-Allah lah. Kat depan tak boleh. Maka tak mampu, tuan-tuan sekalian. Bayangkan sebulan tak menyalakan api untuk memasak ni. Kita kalau tak ada gas, tak ada gas, mati gas tu dah. Bini kita tanya, bang, gas habis dah ni. Pergi tukarlah dekat sikit. Kan nak bagi tahu, itu baru berapa minit tu, belum 30 hari. Nak bagi tahu bagaimana kehidupan Nabi, gitulah. Sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat yang serba-serbi kita panggil dalam kekurangan. Kerana Nabi SAW, kehidupan Nabi, Nabi memilih akhirat daripada dunia. Ini Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita ni digalakkan untuk mencontohi Nabi. Mana sederhana dalam kita bernikmati makanan dan minum. Kita contohi Nabi SAW, dan Nabi sendiri nasihat umat dia supaya apa? Tidak makan terlalu banyak. Ini antara Nabi nasihat. Dan benda inilah yang beri kesan kepada diri sendirilah. Yang mana Nabi kata, tidak ada kantung yang dipenuhkan anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah seorang anak Adam itu makan dengan kadar beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbi, untuk bagi gagah je. Untuk kita kuat boleh beribadat saja. Jika tidak, Nabi kata,
jadikan 1/3 daripada kantung perut ni untuk makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 lagi pernafasan. 1/3 saja. Ni tidak, 3/3 makanan. 3/3. Ni yang bahaya kita ni. Sebab itulah bagaimana ulama mengatakan tidak akan masuk hikmah ke dalam hati seseorang tadi itu dengan perut dia penuh dengan makanan. Dia tak akan masuk hikmah. Jadi siapa-siapa yang sikit makan dia dan sikit minum dia dan sikit tidur dia, maka akan zahir keberkatan pada umur dia. Ni bila banyak makan, banyak tidur, kan? Jadi kalau kita kurang makan, kurang minum, kurang tidur, maka banyak keberkatan pada umur kita ni. Jadi siapa-siapa yang makan banyak, kata ulama, sedikitlah berfikirnya dan menjadi keraslah hatinya. Betul lah, orang kafir ni dia tak ada benda lain. Di kehidupan dia hanya makan, minum, seronok. Jadi kita orang Islam tidak begitu. Kita ni banyak benda yang kita kena buat. Di antaranya ialah kita nak berdakwah, berjihad fi sabilillah dan sebagainya. Hadis yang ketiga, an Abi Talhah radhiyallahu anhu qala, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Diriwayatkan daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu, kami pernah mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan kami. Ngadu lapar pada Nabi. Kami angkat pakaian dari perut kami, kami lihat pada perut masing-masing satu ketul batu setiap seorang yang diletakkan di perut untuk tahan lapar. Ikat dengan batu, tahan lapar, tuan-tuan sekalian. Lalu Rasulullah SAW angkat pakaian dari perut Nabi. Maka terlihat dua ketul batu. Nabi lapar lagi. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bagaimana kita lihat para sahabat Nabi ini, keadaan mereka yang kita panggil apa, yang dalam keadaan kesusahan, tapi Nabi susah lagi. Kalau sahabat ikat perut satu ketul batu, maka Nabi ikat perut dengan dua ketul batu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti ramai pemimpin dunia pada hari ini, yang mana mereka dalam kekenyangan sedangkan rakyat kelaparan. Nak cari pemimpin yang sanggup derita dengan rakyat ni bukan senang. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita, yang mana kita ni yang menjadi pimpinan ataupun pemimpin, mestilah kita merasai kesusahan rakyat kita. Ini yang kita kena contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cerita ni berlaku dalam peperangan Khandaq. Nabi sendiri yang gali parit bersama dengan para sahabat Nabi, semata-mata kenapa? Bertukar lumus nak selamatkan Madinah daripada diserang oleh musuh. Nabi sendiri yang gali parit, Nabi sendiri, bayangkan. Walaupun payah dengan kerja gali parit tadi, tak sama zaman kita ni, tak ada alatan-alatan yang canggih zaman tu, tapi Nabi dalam keadaan kuat bekerja, Nabi sendiri yang bersabar menahan kelaparan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ini antara Nabi yang sangat banyak diuji oleh Allah. Sebab tuan-tuan sekalian, dan Nabi SAW ini Nabi yang dalam ranking Ulul Azmi, Nabi yang pertama. Sebab kita lihat Nabi SAW ini bagaimana ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia sangat-sangat hebat. Antaranya sakit Nabi. Sakit Nabi, antara contoh Nabi demam. Nabi bila demam tak sama dengan demam orang biasa. Bila Nabi demam, Nabi kata aku demam 2 kali ganda orang biasa. Bayangkan 2 kali ganda. Kalau biasa demam suhu berapa? 40. Katalah 40. Demam suhu dia 40. Maka Nabi 80. 80 tu maknanya panas sungguh lah tuan-tuan. 80. Ini itu baru demam, belum cerita yang lain-lain lagi.
Belum cerita bagaimana Nabi, orang baling batu pada Nabi dalam perang Uhud lagi, dan macam-macam lagi. Tapi kita lihat Nabi bersabar dengan umat dia. Nabi Nuh, tuan-tuan sekalian, bila mana umat dia tak nak dengar dakwah Nabi Nuh, siang malam, lailan wa naharan, inni da'autu qami lailan wa nahara, aku mengajak kaum aku ni siang malam. 850 tahun dekat 1000 tahun, 950 tahun dekat 1000 tahun Nabi Nuh mengajak umat dia. Bila mana umat dia, kaum dia tak nak dengar arahan Nabi Nuh berdoa pada Allah, la tazarni, ya Allah, jangan biarkan seorang pun yang hidup di atas dunia ni. Mana kaum dia lah, kerana mereka kufur padamu ya Allah. Nabi Nuh doa, tuan-tuan sekalian, datang azab Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita lahir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana orang buat kepada dia baling batu, cedera sebagainya, apa doa Nabi? Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan daripada keturunan ini generasi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Ini yang kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat kasih dan sayang pada umat, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikmati makanan yang sedap, pernah. Adalah hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang ni, yang mana satu hari, tuan-tuan sekalian, Nabi keluar dalam keadaan yang Nabi tak pernah keluar pada masa itu. Bila Nabi keluar, Nabi tengok Abu Bakar. Ma ja'a bika ya Abu Bakrin, kenapa dengan kamu hai Abu Bakar? Yang mana Abu Bakar kata, aku nak keluar bertemu Rasulullah dan aku nak melihat wajah Nabi dan beri salam pada Nabi. Ini dia. Tak lama kemudian Umar pula keluar. Umar keluar, tuan-tuan sekalian, lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, ma ja'a bika ya Umar? Umar kata, aku keluar ni kerana lapar, al-ju', tuan-tuan. Umar kata, ya Rasulullah, al-ju'. Lalu Nabi kata, wa ana qad wajadtu ba'da dhalik. Maka Nabi kata, aku juga merasa yang demikian. Maka Nabi ajak mereka ni pergi ke rumah seorang sahabat, nama dia Abi Haytham bin Tayyihani al-Ansari radhiyallahu anhu. Kerana sahabat ni, Abi Haytham ni, dia ada pohon kurma yang banyak dan ada banyak kambing, kawanan kambing. Tapi dia tak ada khadam. Walam yakul lahu khadam. Jadi falam yajidu, bila dia cari-cari pergi rumah dia, dia tanya isteri kepada Haytham ni, Abi Haytham, aina sahibuki, mana suamimu? Maka dia kata, intalaqa yasta'zibu lana al-ma'. Abu Haytham keluar mencari air. Lalu tuan-tuan sekalian, tak lama kemudian Abu Haytham pun masuk, datang membawa biqirbatin yaz'abuha, bawa satu qirbah ni bekah, biqirbatin yaz'abuha, yang berisi air, diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun peluk Nabi. Kemudian dia pun pergi balik ke kebun dia. Maka sahabat ni faham dah, Nabi datang ni untuk apa. Sahabat tak tanya dah, Nabi tahu. Jarang-jarang Nabi datang waktu macam ni. Maka Abu Haytham ni, tuan-tuan sekalian, terus dia masuk kebun dia. Kemudian dihamparkan hamparan. Kemudian dia pergi ke satu pohon kurma dan dia ambil satu tandan buah kurma. Kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, afala tanaqaita lana min rutabihi, kenapa kamu tak pilih yang masak, yang ranum? Maka kata dia, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru, kami nak ya Rasulullah kamu pilih, au takhayyaru min rutabihi wa busrihi, pilih yang mana ya Rasulullah nak. Yang masak ada, yang tak masak lagi ada, mana boleh makan, Nabi pilih sendiri. Maka Nabi pun makan dan minum daripada air tadi. Maka Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza walladhi nafsi biyadihi min na'imi alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Nabi mengatakan,
demi jiwaku yang berada di genggaman Allah daripada naim, kenikmatan yang Nabi dapat ni, Nabi kata apa? Akan ditanya pada hari kiamat. Benda yang halal, tuan-tuan sekalian, akan ditanya pada hari kiamat. Benda yang halal, kenikmatan kita dapat ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Benda yang haram akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang haram akan dihisab oleh Allah. Benda yang halal akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda-benda yang mana Nabi beritahu, zillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un barid, duduk dalam keadaan yang teduh, makan rutab tamar yang baik dan air yang sejuk, satu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Mana sedap dah tuan-tuan sekalian, gitu. Maknanya Nabi makan tu sedap dah. Lalu Abu Haitham ni dia pun pergi pula tuan-tuan sekalian, nak cari makanan lagi ke Nabi. Ni sahabat, dia telah tengok Nabi dalam keadaan kelaparan. Lalu Nabi kata, la tazbahanna zata darrin, jangan kamu sembelih kambing yang ada susu. Fadhabaha lahum anaqan aw jadiyan, maka dia sembelih anak kambing betina ataupun anak kambing jantan. Dibawa kepada Nabi dan masak dan dimakan. Lalu Nabi tanya, hal laka khadim? Dia tak ada khadam. Nabi tanya, adakah kamu ada pembantu? Dia kata ada. La. Fa idza atana sabyun, Nabi kata fa'tina. Bila mana ada tawanan perang, datang jumpa Nabi. Nabi ni tuan-tuan sekalian, antara akhlak Nabi, Nabi akan balas cepat orang yang buat baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tunggu lama. Orang buat baik Nabi, Nabi akan balas cepat-cepat. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, satu hari Abu Ayyub ni, tuan-tuan sekalian nak cerita, kita pernah cerita pada minggu yang lalu, bagaimana Abu Ayyub ni, dia tak akan makan selagi mana makanan tadi disentuh oleh jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana sahabat Nabi, dia suruh Nabi ni sentuh dulu makanan, baru dia sentuh makanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam macam biasa, Nabi akan ambil makanan daripada rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub dia standby dah, ada makanan untuk Nabi, suruh Nabi ambil dulu. Satu hari tuan-tuan sekalian, Nabi ambil makanan, dan bila Nabi hantar balik makanan tu, tengok macam tak ada kesan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ayyub tuan-tuan sekalian, bila tengok Nabi tak setuh ni, dia susah hati. Dia kata, berat dah lagu ni, lagu mana ni, Nabi tak setuh makanan ni, ke makanan ni tak sedap ni. Dia banyak macam dia mikir, makanan tak sedap ke, makanan ni ada masalah ke. Hak di paling berat, dia kata, adakah makanan ni haram? Tahap tu tuan-tuan sekalian, apa Nabi tak setuh. Jadi dalam keadaan ni sesuatu hati, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tak setuh makanan ni? Lalu Nabi bagi tahulah, tengok Abu Ayyub ni bimbang. Maka Nabi mengatakan, sebenarnya makanan ni ada bawang. Jadi bila makanan ni ada bawang, maka Nabi kata, aku bimbang, bila aku makan bawang ni akan menyebabkan bau busuk pada mulut aku. Sebab Nabi SAW sering berjumpa dengan malaikat. Maka malaikat dia tak suka bau busuk. Batu kita ni kena jaga-jagalah. Nak mari semayang ni datang dalam keadaan mulut yang bersih, kerana malaikat tak suka benda-benda yang busuk. Jadi Nabi SAW bagi tahu, barulah Abu Ayyub rasa tenang. Macam tu, okey, bagus. Nak cerita tuan-tuan sekalian, bila mana Abu Ayyub banyak tolong Nabi, Nabi hadiahkan khadam kepada Abu Ayyub, pembantu. Nak cerita bagaimana Nabi SAW ni, bila orang buat baik ke Nabi, Nabi akan balas serta-merta. Samalah macam Abu Haitham ni. Lalu bila mana dibawakan dua orang tawanan kepada Nabi SAW, maka Nabi suruh Abu Haitham ni pilih. Ikhtar minhuma, pilih di antara dua ni. Maka Abu Haitham kata, ya Rasulullah, ikhtar li, Rasulullah lah yang tolong pilih. Maka kata Nabi SAW, innal mustasyara mu'taman, sesungguhnya orang yang diminta pandangan ni dia amanah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau orang minta pandangan kita, kita kena amanah lah.
Orang tanya, nak tanya pandangan sikit lah, lagu mana sekian. Kita pun bagi tahu. Kena amanah. Jangan pula ikut sedak kita. Hamba rasa ni. Hamba rasa ni walaupun tak sesuai tu, dia rasa gitu. Nak ikut sedak, jangan. Kenapa orang yang diminta pandangan, Nabi kata dia kena amanah, mu'tamanun. Maka Nabi tengok antara dua ni, Nabi kata ambil ni. Khudh hadha, ambil ni. Tengok amanah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam ambil pandangan pun kena amanah. Tak saja dalam bab jual beli lagi. Minta pandangan pun kena amanah. Kalau kita tanya, orang tanya kita, nak dah ni nak ambil amanah balik. Dia pun kata ambil ni lah. Hak ni buruk pada dia kata ambil ni. Tak amanah kita. Tapi Nabi SAW bagi tahu bagaimana kena ambil yang kena amanah. Bila orang minta pandangan, maka Nabi kata ambil orang ni kerana dia ni semayang. Nabi kata fa innahu yusalli fa inni ra'aituhu yusalli, aku tengok dia semayang. Tuan-tuan tengok bagaimana pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilih orang ni orang yang semayang. Sebab tu pentingnya kita pada hari ni tuan-tuan sekalian, nak pilih orang yang semayang. Nak pilih daripada sekecil-kecil benda ni, nak bagi khadam je kepada Abu Haitham. Tapi Nabi pilih yang semayang. Tengok. Kalau daripada sekecil-kecil benda pun Nabi pilih yang semayang, apatah lagi sebesar-besar benda tuan-tuan sekalian, kenalah pilih orang yang semayang. Nak pilih pimpinan, nak pilih orang yang jaga kerajaan. Kita ni tak lama dah nak pilihan raya ni. Nak isytihar bubar parlimen dah, nak ngadak agung dah ni. Jadi tuan-tuan sekalian, nak pilih pemimpin, nak pilih apa sekalipun, pilih orang yang semayang. Orang yang jaga semayang, yang dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang Nabi ajar pada kita. Wastausi bihi ma'rufa, dan buat baik pada dia. Nabi pesan, buat baik pada dia. Fantalaqa Abu Haitham ila imraatihi, maka Abu Haitham pun balik jumpa bini dia. Maka dia bagi tahu Nabi pesan suruh buat baik. Maka kata isteri dia, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Maka isteri dia bagi pandangan, engkau tidak menunaikan hak Nabi sebut tadi itu melainkan kena bebaskan dia. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, bini dia cadang suruh bebaskan dia. Pada selama ni tak ada pembantu. Tak ada pembantu yang boleh tolong dia. Baru dapat bini cadang, kita bebaskan dia, merdekakan dia. Pahala besar lah tuan-tuan sekalian, merdekakan hamba ni. Tapi nak cerita bagaimana sahabat Nabi ni, begitulah. Mereka nampak pahala daripada benda-benda dunia. Kalau kita lah tuan-tuan sekalian, pakar lu setahun lah, pakar lu pasal nak guna sangat ni pembantu rumah, penat buat kerja rumah. Tapi sahabat Nabi, mana cadangan dia supaya apa? Bebaskan. Maka Abu Haitham bila isteri cadangkan macam tu, dia pun fahuwa atiq, maka dia kata kau dia dah dibebaskan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan nabi dan juga khalifah melainkan dia ada teman rahsia dia, bitanatani. Bitanatun ta'muru bil ma'ruf, satu bitanah ni teman dia yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan satu lagi bitanah la ta'luhu khabala, yang cuba merosak, yang cuba untuk merosakkan dia. Ini dia. Wa man yuqa bitanata su' faqad wuqiya, barang siapa yang dipelihara daripada bitanata su', daripada teman rahsia yang jahat ni, maka dia selamat daripada jenis kefasadan. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian kena maknanya apa? Berdoa pada Allah Taala supaya apa? Kita ni maknanya apa? Bitanatan, kita panggil pendamping. Kita ni biarlah malaikat tuan-tuan, bukan syaitan lah maknanya. Biar malaikat yang banyak teman kita, bukan syaitan banyak teman kita. Kalau syaitan banyak teman kita, berat kita. Tu yang mana Nabi suruh kita ni mana mencari pendamping yang baik.
Jadi tuan-tuan saya, itulah di antara hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW menikmati satu kenikmatan ataupun makanan yang sedap, dan Nabi mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang halal daripadanya adalah hisab, dan yang haram yang haram pun akan dihisab, dan yang haram ni daripadanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis yang seterusnya bagaimana kesempitan hidup para sahabat ketika perang. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yaqulu, inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla, wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah, laqad ra'aytuni أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, sesungguhnya aku ni seorang lelaki yang pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga aku ni lelaki pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama. Hebatlah orang pertama yang melepaskan anak panah, dan orang pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah. Lalu dia kata, aku pernah melihat diri aku ni bersama sekumpulan kecil tentera yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kami tidak makan kecuali daun-daun pokok dan buah hublah. Buah hublah ni buah dari pohon kayu yang berduri. Mana makan daun-daun pokok dan buah hublah, buah dari pohon kayu yang berduri, sehingga luka-luka rahang bahagian dalam pipi kami. Luka rahang, Allahu Akbar. Bila mana kami buang air besar, najis-najis kami seperti najis kambing. Tengok najis kambing dan unta. Namun kabilah Bani Asad yang baru saja dengan Islam tergamuk mencela aku dalam hal agamaku, dengan menuduh aku ni tidak mengerjakan salat dengan elok. Jika benarlah aku sebagai itu, sesungguhnya aku pasti telah kecewa dan rugi, dan telah sia-sialah segala amalan aku selama ini. Dalam hadis ini menceritakan bagaimana seorang sahabat yang terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ni tuan-tuan sekalian di antara sahabat Nabi yang dijamin syurga. Menceritakan bagaimana kesempitan hidup yang pernah dilalui oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan, yang mana bekalan makanan tak cukup, menyebabkan mereka ni terpaksa makan daun-daun pokok untuk alas perut. Bayangkan, daun-daun pokok untuk alas perut. Daun-daun bukan daun pokok. Kalau daun hak tu sedap juga. Ni daun pokok tuan-tuan, makan daun pokok. Macam makan ulang tu lah kan, kita panggil. Tapi dia lah makan daun pokok. Kita makan ulang macam budu, sedap juga kan. Ni bayangkan bagaimana sahabat Nabi makan daun-daun pokok untuk alas perut, dan juga makan buah tadi tu, buah apa ni, buah hublah. Tapi nak bagi tahu bagaimana mereka ni istiqamah, cekalnya mereka ni, tak pernah putus asa. Walaupun dalam keadaan macam itu, mereka tak pernah putus asa dan terus melaksanakan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ni tuan-tuan sekalian dilantik menjadi Gubernur Basrah oleh Sayyidina Umar. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia seorang gubernur yang adil. Dia duduk berdiri bersama dengan kebenaran. Jadi pemimpin yang adil ni tuan-tuan sekalian pasti ada golongan manusia jahat yang benci. Ini biasa. Mana-mana pemimpin yang adil mesti ada golongan yang benci pada dia. Lalu mereka mengadu kepada Umar radhiyallahu anhu dengan tuduhan yang direka-reka.
Dia mengatakan antaranya, Sa'ad ni tak mengerjakan semayang dengan elok. Ini dia. Jadi inilah bagaimana tuduhan-tuduhan yang dibuat kepada sahabat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, yang mana kita tak boleh sebut benda yang buruk-buruk kepada sahabat-sahabat ni. Tuduh benda yang tidak baik. Kerana apa? Kerana kita lihat sahabat Nabi ni banyak jasa mereka. Banyak jasa mereka yang mana bantu perjuangan dan pengorbanan mereka ni bantu Nabi SAW. Dan hadis yang terakhir tuan-tuan sekalian, iaitulah kepayahan Nabi SAW sahabat di medan perang. An Khalid bin Umair wa Shuwais Abi Ruqad qala ba'atha Umar al-Khattab radhiyallahu anhu utban min Ghazawan wa qala intaliq anta wa man ma'ak hatta idha kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam fa aqbalu hatta idha kanu bil Mirbad وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. فقال عتباه بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك سبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Khalid bin Umair dan Shuwais Abi Ar-Ruqad menceritakan, satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menghantar Utbah bin Ghazawan memimpin satu kumpulan tentera. Dan Umar beritahu kepada dia, bergeraklah kamu dan tentera bersama kamu sehingga apabila kamu sampai di negeri Arab yang paling hujung dan negeri Ajam yang paling hampir. Hujung tu negeri Arab, dekat tu negeri Ajam. Mereka pun bergerak hingga sampai di Mirbad. Mirbad ni di Basrah. Mereka menemui batu berwarna putih. Lantas sebagian mereka tanya sebagian yang lain, batu apa ni? Sebagian yang mengetahuinya mengatakan, inilah batu dinamai batu Basrah. Mungkin tandalah, ni batu Basrah. Mereka bergerak lagi hingga tiba bertentangan dengan jambatan yang kecil yang merentasi sungai Dajlah. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, di sinilah kamu supaya diperintahkan oleh Khalifah Umar supaya berhenti dan membina pengkalan untuk menjaga negara Islam daripada serangan orang Ajam. Maka para sahabat Nabi berhenti di situ. Lalu beliau berkata, Utbah bin Ghazawan telah berkata kepada mereka, cerita dia panjang tapi dia ringkaskan. Utbah mengatakan, aku masih ingat ketika aku menjadi salah seorang daripada 7 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mempunyai makanan kecuali daun-daun pokok hingga luka-luka rahang pipi dalam kami. Tak ada makanan. Terpaksa makan daun-daun pokok sampai luka rahang dalam pipi, pipi bahagian dalam ni tuan-tuan sekalian. Lalu dia kata, aku pernah mendapat satu kain burdah. Lalu aku bahagikan antara aku dan Sa'ad bin Malik. Tak ada seorang pun daripada kami bertujuh melainkan menjadi governor lepas tu. Allahu Akbar. Ataupun amir bagi satu-satu negeri daripada negeri-negeri yang ada. Walaupun asal dulu ni kami ni orang-orang yang biasa je tuan-tuan sekalian. Tapi lepas menang Islam ni, masing-masing 7 orang ni jadi governor belakang. Jadi orang hebat lah pemimpin. Jadi governor. Lalu dipesan oleh Utbah ni, kamu akan mendapati governor selepas kami ni tidak lagi seperti kami dalam menjaga agama, bersikap zuhud dan berpaling daripada dunia. Ini dia. Bagaimana tuan-tuan sekalian, kita lihat dalam hadis ni, Utbah bin Ghazwan ceritakan pengalaman dia bersama dengan Nabi SAW 7 orang. Dalam keadaan mereka tak ada makanan, makan daun-daun pokok alah perut sampai menyebabkan rahang-rahang mereka luka. Dan tiap-tiap mereka yang ada itu
Setelah itu tuan-tuan sekalian, setelah Nabi wafat, memegang jawatan yang tinggi. Tapi nak cerita bagaimana 7 orang tadi tak bermewah-mewah. Kehidupan mereka samalah macam sebelum mereka menjadi ada jawatan itu. Sama. Yang mana keadaan mereka tak berubah, tuan-tuan. Sikap mereka tak berubah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana istiqamahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman mereka sebelum menang pun begitu, lepas menang pun begitulah. Tak berubah. Dunia tak berubah bagi mereka. Gitulah kehidupan mereka. Sederhana. Dan mereka menjangkakan bagaimana gubernur-gubernur selepas mereka ni yang mana akan duduk dalam keadaan yang mewah, kesenangan. Ini jangkaan. Firasat orang yang beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab para sahabat ni dia ada karamah. Suatu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita ni kena diingatkan sentiasa dengan bagaimana kehidupan Nabi SAW dan kehidupan para sahabat Nabi ni, supaya apa? Kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan sekalian, bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk bersenang-senang, tapi kehidupan kita ni tak lain tak bukan untuk kita sama-sama untuk mendapatkan akhirat kita. Kenapa? Dunia ni diciptakan untuk bukan yang mana dunia ni Allah Ta'ala jadikan untuk manusia, tetapi manusia ni tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala ciptakan untuk akhirat. Kita ni untuk akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan kita panggil apa, ingatan daripada Nabi SAW dan kelahiran Nabi ni membawa rahmat pada kita, kita ikutlah bagaimana susah senangnya Nabi, istiqamah Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah dan mengajar umat Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan yang kurang daripada yang bersedia. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسبيح كفران سطران سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن إنساننا في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.